Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi bab yang kelima iaitu taburan kebarangkalian. Kali ini kita akan lihat taburan normal. Kenapa kita perlu ada taburan normal sedangkan sebelum ni kita sudah ada taburan binomial? Okey, apakah ciri-ciri taburan normal? Mula-mula sekali kita lihat, jika sampel kita iaitu N menjadi sangat besar seperti N melebihi 30 dan P 0.5, apakah yang akan berlaku kalau kita menggunakan taburan binomial? Maka bila kita guna taburan binomial, pengiraan akan menjadi sangat rumit kerana N dia ataupun bilangan sampel dia besar. Jadi bagaimana cara untuk kita menentukan sama ada itu N tu cukup besar ke tak? Mula-mula kita lihat kalau hasil darab N dengan P. Ingat lagi tak? P ni apa? P adalah kebarangkalian kejayaan soalan tu. Kalau NP dia lebih besar daripada sifar, maka kita boleh katakan bahawa N itu sangat besar. Maka kalau dia sangat besar, kita kena guna taburan normal. Tak boleh lagi guna taburan binomial. Secara ringkas, apakah itu taburan normal? Taburan normal adalah suatu fungsi kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawak selanja. Ingat lagi tak? Selanja. Kenapa kita panggil selanja? Lihat taburan normal. Bentuk ni taburan. Ini adalah taburan normal. Dia bentuk apa? Bentuk loceng. Kemudian yang sebelah ni adalah taburan binomial. Ingat lagi tak? Taburan binomial, graf dia adalah sebatang. Dan ingat lagi tak? X bertabur secara binomial dengan N bilangan sampel dan P adalah taburan, adalah kebarangkalian kejayaan. Saya ajar kamu macam nak hafal dia. X sama dengan X bertabur secara BHP. Sekarang kita lihat pula taburan normal. Taburan normal pula pemboleh ubah rawak X bertabur secara normal dengan mean dan variance. Mean dan variance. Kamu kena ingat ya. X bertabur secara normal dengan mean dan variance. Tu dia punya taburan dia. Simbol bagi taburan normal. Kemudian kat sini kita ada graf taburan normal. Lihat apakah ciri-ciri graf ini? Graf ni berbentuk loceng. Paksi simetri adalah pada X sama dengan min. Ni paksi simetri dia. So, ni paksi simetri, min. Paksi simetri mewakili nilai min. Di mana bila min berada di tengah, maka min sama juga dengan median. Sama juga dengan mod. Kenapa sama dengan mod? Kerana pada puncak ni nilai paling tinggi. Okey, kemudian nilai maksimum graf adalah pada ketika X sama dengan min. Pada ketika X sama dengan min, lihat. Ni adalah nilai yang paling maksimum. Kan? Kedua-dua hujung graf melanjut secara tak terhingga tanpa sentuh paksi X. Maksudnya graf dia macam ni. Dia sampai bila ni tak tahu. Tapi dia tidak akan pernah menyentuh paksi X. Gitu. Kemudian jumlah luas di bawah graf. Luas di bawah graf adalah bersamaan dengan jumlah bagi semua kesudahan. Jumlah kebarangkalian bagi semua kesudahan iaitu jumlah kebarangkalian adalah 1. Daripada graf taburan normal ni kita tahu bahawa luas di bawah graf ni sebenarnya mewakili nilai kebarangkalian. Itu sebenarnya yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okeylah. Kemudian lihat, oleh kerana min adalah paksi simetri, maka dia membahagi sama luas ni. Ni 50% ataupun kita kata luas ni 0.5. Luas sebelah ni pun 0.5. Kenapa? Kerana min adalah dia punya paksi simetri. Kemudian kita lihat pula perubahan bentuk dan kedudukan graf. Yang pertama kita lihat. Kalau min pertama lebih kecil daripada min yang kedua. Tengok ni min yang pertama lebih kecil kan? Dan min yang kedua lebih besar, betul? Dan apabila sisihan piawai kita malarkan, maka graf itu tidak berubah. Okey, tidak berubah. Semakin besar nilai min, maksudnya min tu semakin besar, min semakin besar, graf akan bergerak ke kanan. Semakin kecil nilai min,
graf akan bergerak ke kiri. Kalau sisihan piawai dimalakan. Tengok kes yang kedua pula. Jika sisihan piawai pertama lebih kecil daripada sen kedua dan min ni kita malakan. Apa maksud malah? Min tu kita tetapkan. Lihat. Apabila sisihan piawai pertama lebih kecil daripada sisihan piawai kedua, dia akan mempengaruhi kelebaran dan juga ketinggian graf. Semakin besar nilai sisihan piawai, semakin lebar graf, semakin rendah graf. Rendah. Okey, rendah. Tengok. Sisihan piawai pertama lebih kecil. Okey. Sisihan piawai kedua lebih besar. Sisihan piawai pertama lebih kecil ataupun sisihan piawai yang kedua lebih besar daripada sisihan piawai yang pertama. Tengok, semakin besar graf tu semakin melebar. Semakin besar juga nilai sisihan piawai, nampak ketinggian dia semakin rendah. Tu maksud dia. Okey. Apakah kaitan luas dan juga kebarangkalian? Tadi saya dah kata apa? Luas sebenarnya mewakili kebarangkalian. Perhatikan graf taburan normal. Graf ni berbentuk apa? Bentuk loceng. Dan ini adalah dia punya paksi simetri. Paksi simetri X sama dengan min. Kita ada nilai A, kita ada nilai B untuk nilai X. Okay. Luas di bawah graf di antara X dengan B, maka diwakili oleh kebarangkalian. Simbol kebarangkalian adalah P. Gitu. Okey. Kebarangkalian adalah P. P tu apa? Probability. Kebarangkalian bagi nilai X di antara A dengan B, tu simbol kebarangkalian bagi kawasan yang berlorek ni. Inilah simbol dia. Kebarangkalian bagi X di antara A dengan B. Kalaulah tanda ketaksamaan ni kita ubah jadi sama dengan, dia tidak akan mengubah. Kerana dia adalah selanjang. Dia tak akan ubah. Lebih kecil ke, ada sama dengan ke, dia tak ubah. Sebab dia adalah apa? Selanjang.